Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya hormati dan saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di majlis yang penuh barakah ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di pengajian kitab Hidayatis Salikin karangan Al-Imam Al-Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi hari ini, tanpa membuang masa lagi, kita berada pada muka surat 172 daripada kitab Hidayatus Salikin, yang mana akan menerangkan beberapa puasa-puasa yang utama atau yakni asyam ataupun saumu ayyamil fadilah, puasa pada hari-hari yang utama. Dan insya-Allah pada muka surat 172 cetakan Galeri Ilmu, maka muallif ataupun pengarang berkata, qala muallifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Inilah puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Jadi ini adalah beberapa puasa yang diulang-ulang kerana perulangnya tahun. Seperti puasa pada bulan tertentu, puasa pada hari-hari pada iaitu peristiwa-peristiwa tertentu yang diulang-ulang, seperti puasa hari Ashura, puasa pada hari Tasu'a, puasa pada hari Arafah. Ini adalah puasa-puasa yang utama yang berulang-ulang pada setiap tahun. Lalu beliau berkata, adapun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulang bulan, maka iaitu puasa sehari daripada awal bulan, dan sehari daripada pertengahan bulan, dan sehari daripada akhirnya. Jadi ini adalah termasuk puasa iaitu dianjurkan, iaitu puasa pada awal bulan, pertengahan bulan dan akhir bulan. Dan puasa pada hari bid. Banyak yang salah sebut baid, tak, yang betul puasa ayyamil bid. Ayyamil bid iaitu hari-hari putih. Ayyamul bid. Okey, ya bot ayyamul bid. Okey. Iaitu hari yang ke-13 daripada tiap-tiap bulan, dan yang ke-14 daripadanya, dan yang ke-15, 13, 14, 15. Ini dipanggil dengan ayyamil bid, iaitu hari-hari putih. Hari-hari putih. Okey. Jadi ini adalah yang disunatkan berpuasa. Jadi kita puasa. Lalu ada pun puasa yang berulang-ulang sebab berulang-ulangnya Jumaat, maksudnya seminggu. Jadi setiap minggu berulang-ulang dan kita melakukannya kerana berulangnya minggu. Jadi kalau ulama dulu sama ada menyebut usbu' berarti minggu, atau Jumu'ah, satu Jumu'ah, dua Jumu'ah. Kan ada bahasa Melayu lama. InsyaAllah kita jumpa pada Jum'ah yang akan datang. Bukan berarti hari Jum'ah kadang-kadang, tapi fi usbu' muqbil, pada minggu hadapan. Pada Jum'ah yang ketiga, Jum'ah yang keempat. Misalnya itu kadang-kadang memiliki makna usbu', iaitu berulang-ulangnya Jumaat, iaitu hari dalam seminggu. Iaitu puasa hari Isnin, hari Khamis, dan pada hari Khamis dan pada hari Jumaat. Jadi Isnin, Khamis dan Jumaat. Ustaz, bukankah Jumaat itu bid'ah untuk puasa hari Jumaat? Itu kalau Jumaat dia mustaqillah, berdiri sendiri. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali sendiri menyebutkan termasuk puasa yang disunatkan. Puasa yang disunatkan adalah puasa diulang-ulang. Ini wa amma fil usbu'i, adapun berpuasa diulang-ulang setiap minggu, fal ithnaini, maka puasa pada hari Isnin, wal khamisu, dan puasa pada hari Khamis, wal jumu'atu, dan puasa hari Jumaat. Ini. Lalu disebut lagi.
Dan Syekh Abdul Samad Al-Bani tidak berdiri begitu. Dia jelaskan, dia syarahkan supaya orang Melayu ataupun orang yang membaca kitab Hidayatul Salikin tidak salah faham mengingatkan bahawa puasa Jumaat ini sunat walaupun bersendirian. Iaitu puasa pada hari Isnin, pada hari Khamis dan pada hari Jumaat. Tetapi hendaklah dipuasakan hari Jumaat itu serta hari Khamis. Berarti dia tak boleh berdiri sendiri. Dia kena gabungkan dengan hari sebelumnya. Okey, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Itu dia. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, disebutkan lagi di sini, iaitu apa? Diserta hari Khamis atau serta hari Sabtu. Kalau dia serta hari Sabtu tak apa. Jumaat dan Sabtu. Tapi lebih baik kan Khamis dengan Jumaat. Itu maksud dia. Kerana makruh puasa pada hari Jumaat itu dengan tiada dipersertakan hari Khamis atau hari Sabtu. Jadi kalau hari Jumaat sahaja dia tidak mendapat kesunatan, tapi justru hukum dia adalah makruh. Kerana apa? Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana mengatakan atau Nabi Muhammad SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Yang bermaksud, jangan berpuasa seseorang daripada kamu pada hari Jumaat melainkan bahawa dipuasakannya pada hari yang dahulunya, maksudnya hari sebelumnya, hari Khamis, atau pada hari yang kemudiannya, iaitu pada hari Sabtu. Sama ada digabungkan Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Ini disebut diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Al-Muslim. Berarti ini dipanggil dengan hadis muttafaqun alaih, yang disepakati kesahihannya. Boleh juga, boleh lihat dalam Kitabus Saum, dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu kenapa Imam Al-Ghazali mengatakan, dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, fatukaffaru dhunubul usbu'i bisawmil isnaini wal khamisi wal jumu'ati wa dhunubus syahri tukaffaru bil yaumi al-awwali minas syahri wal yaumil awsati wal yaumil akhiri wal ayyamil bid wa tukaffaru dhunubus sanati bisiyami hadhil ayyam wal ashhuri al-madhkurah. Yang bermaksud, dihapuskan segala dosa di dalam satu Jumaat, iaitu satu minggu. Okey, satu Jumaat maksud dia satu minggu. Macam saya sebut tadi lah, satu Jumaat, dua Jumaat, tiga Jumaat. Ini. Dengan puasa pada hari Isnin dan pada hari Khamis dan pada hari Jumaat. Dan dihapuskan dosa di dalam sebulan dengan puasa pada awal tiap-tiap bulan dan puasa pada tengah-tengah bulan dan puasa pada hari yang akhir daripadanya dan puasa pada hari-hari bid. Dan dihapuskan Allah SWT segala dosa. Maksud Allah SWT menghapuskan segala dosa yang di dalam setahun dengan puasa pada segala hari ini dan segala bulan yang tersebut itu. Kan kita ingat puasa hari Arafah kalau tak salah, iaitu di mana diampunkan dosa tahun yang akan datang dan tahun yang akan lepas. Lebih kurang macam itu. Arafah atau Ashura, saya lupa. Tapi dalam hadis yang sahih meriwayatkan seperti itu. Dan menurut dalam kitab, ini betul Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali. Nampak nama Imam Al-Ghazali? Dalam Bidayatul Hidayah, dia juga berkata, tapi dengan redaksi yang agak berbeza. Fakaffir dhunubal usbu'i biyaumil isnaini wal khamisi wal jum'ati. Maka engkau hapuskanlah, leburkanlah dosa-dosa seminggu dengan berpuasa pada hari Isnin, pada hari Khamis dan hari Jumaat. Wa kaffir dhunubal asyhari, dan engkau hapuskanlah, kafarahkan tu hapuskanlah dosa-dosa bulanan dengan berpuasa pada hari yang awal daripada setiap bulan, wal yaumi asl awsati, dan puasa pada hari yang tengah, wal yaumil akhiri, dan puasa yang akhir, wal ayyami bidi, dan pada hari-hari putih. Wa kaffir dhunubas sanati, dan engkau hapuskan dosa-dosa setahun, bisiyami hadhil ayami,
dengan berpuasa pada hari-hari ini wal ashhuri al-madhkurati dan bulan-bulan yang telah disebutkan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Inilah yang dinamakan orang yang beramal, berilmu dan amal. Jadi dia ada ilmu, dia dah mengaji dan dia amalkan. So mari kita berpuasa, niatkan niat puasa tersebut. Isnin, Khamis, Jumaat, lepas tu awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan, ayyamil bid 13, 14, 15. Lengkap dah. Dah lengkap banyak tu. Belum lagi hari-hari yang diutamakan seperti puasa pada bulan puasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, puasa pada hari Arafah. Puasa pada hari Arafah, puasa pada Tasu'a, puasa pada Ashura, puasa pada hari-hari yang difadilahkan untuk berpuasa seperti yang telah termaktub dalam kitab-kitab turas. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mari kita teruskan kata-kata Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang menukilkan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wala tazunnu idza sumta anna sauma huwa tarku at-ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi ila al-ju'u wal 'atashu bal tamamu siyami bi kullil jawarih kulliha amma yakrahullahu ta'ala. Ini adalah maqasid ataupun inti daripada amalan berpuasa. Apakah inti dia? Dan janganlah engkau sangka. Janganlah engkau sangka bahawa apabila engkau puasa, bahawa puasa itu iaitu memadailah dengan meninggalkan makan dan minum dan jima'. Jadi jangan bila kita berpuasa tu kita ingat kita tak makan, tak minum dan tak jima', dah selesai. Tak. Maka maksudnya kalau itu sahaja puasa, makna puasa tu tak makan, tak minum, tak jima', berarti apa? Berarti seolah-olah dia seperti yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak daripada orang yang berpuasa itu padahal tiada ada baginya daripadanya puasanya itu melainkan menanggung lapar dan dahaga jua. Jadi dia tu lapar dengan dahaga je lah yang tinggal. Sebab apa? Sebab dia meninggalkan esensi daripada berpuasa, iaitu tarku sa'iril ma'asi, meninggalkan sekalian jenis maksiat. Tetapi sempurna puasa itu dengan menegahkan segala anggota sekaliannya daripada barang yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sempurna puasa itu kalau dia menahan seluruh anggota badannya daripada yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sepatutnya berusaha untuk meninggalkan segala perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar supaya puasa kita inilah yang dimaknakan dengan puasa anggota. Bukan hanya puasa lapar perut, haus, dahaga ataupun keperluan syahwat kita, tidak. Tapi kita meninggalkan syahwat-syahwat yang lain. Syahwat mengata orang, syahwat menegangkan perkara yang diharamkan, syahwat melihat perkara yang diharamkan, syahwat mengambil benda yang tidak dihalalkan, syahwat pergi ke tempat yang dilarang oleh Allah SWT, iaitu segala jenis sa'iril ma'asi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali secara panjang, lebar di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada Kitabu Asraris Saumi, kitab rahsia-rahsia berpuasa, yang mana di dalam kitab ini Imam Ghazali membahagi derajat orang puasa kepada 3 derajat yang insya-Allah kita akan bahasnya ketika kita khatam kitab Hidayatus Salikin ini. Insya-Allah kita akan buka kitab selanjutnya, iaitu kitab yang berjudul Sairus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, cetakan lama 2 jilid tebal. Cetakan baru insya-Allah kita tunggu, semoga tahqiq Dr. Profesor Madya atau Profesor Dr. Khalif Muammar daripada KCS UTM. Dia dah tahqiq dan insya-Allah akan dicetak secepat mungkin. Saya berharap cepat cetak sebelum kita khatam kitab ini, sehingga kita boleh memakai kitab itu sebagai rujukan kita ketika mengaji kitab Syiarus Salikin. Dan kalau kitab itu tak keluar lagi atau mungkin harganya
terlalu memberatkan, maka boleh memakai cetakan yang lama. Cetakan lama dengan harga mungkin RM80, saya tak tahu, mungkin agak murah, atau yang telah dirumikan oleh Syekh Syekh Fahmi Zamzam kita yang dicetak oleh Khazanah Banjariah, ada di boleh beli di Shopee, yang mana berisi 4 jilid tebal. Dan insyaAllah kita khatamkan kitab tersebut juga. Dalam tu dijelaskan panjang, the extended version. Okey, dan dari kerana inilah seyuknya engkau peliharakan di dalam puasa itu akan matamu daripada melihat kepada segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu segala yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti melihat perempuan atau melihat muda belia dan barang sebagainya. Ni melihat maksiat. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan PKP ni duduk rumah, alhamdulillah lah, tak banyak melihat benda yang maksiat. Tapi jangan lupa maksiat juga ada dalam rumah. Maksiat mata dalam rumah, iaitu melihat perkara yang membazirkan umur kita, seperti meninggalkan wirid-wirid kita, meninggalkan amal ibadah kita untuk mengejar perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang tidak bermanfaat, seperti cerita-cerita yang tidak memberi manfaat kepada kita, sehingga meninggalkan segala pengajian dan aurat kita. Aurat itu adalah wirid-wirid kita. Wirid-wirid kita. Ini adalah perkara yang dilarang dan termasuk perkara maksiat di sisi ulama-ulama tasawuf sekalian. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Qala mu'allif rahimahullah, mu'allif berkata lagi, dan memeliharakan lidah daripada berkata-kata akan yang tiada baginya faedah. Ini paling susah. Kerana apa? Lidah tak bertulang. Pada hari ini jari pun dah tak bertulang. Walaupun dia tak cakap, tapi jarinya mudah untuk menghantar benda yang tidak betul. Mudah untuk menyambungkan benda yang tak betul. Sebab itu bahaya pada hari ini. Perkara-perkara WhatsApp, perkara-perkara yang berada dalam Facebook, Twitter, Instagram, dengan mudah mengirim benda-benda yang tidak benar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Maksud dia apa? Cukuplah seseorang itu mendapat dosa dengan dia menyebutkan apa saja yang didengarkan, dia akan yuhadditha, dia akan mengantarkan, dia akan forwardkan, dia akan ceritakan apa yang didengar. Lalu Imam Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah mensyarahkan dalam kitab Sahih Muslimnya, kitab syarah kepada Sahih Muslimnya, dia mengatakan kenapa begitu? Kerana dia tidak melakukan penyelidikan untuk memastikan berita itu betul ke tidak. Dan dia merasa apa yang dia dengarkan itu semuanya betul, padahal ada yang salah dan ada yang betul. Ketika dia memanjangkan mesej atau berita yang salah ini, akan menyebabkan dia ikut di dalam menyalurkan berita-berita yang palsu, menyalurkan perkara-perkara hoax, menyalurkan perkara-perkara yang tidak benar, sehingga akan menyelewengkan berbagai orang, banyak orang dan lain-lain. Contoh yang paling mudah adalah orang-orang yang terlalu mudah menghina, seperti kita punya sahibus samahah, mufti wilayah persekutuan kita, iaitu Al-Fadil Dr. Datuk Luqman bin Abdullah, ketika berbicara tentang larangan haramnya seseorang balik kampung pada raya yang lepas, bagaimana melihat netizen tanpa menilai terus menghantar, mencaci maki mufti dan lain-lain, padahal apa yang beliau katakan itu benar, bukan berbicara tanpa ilmu. Hadis dia ada, iaitu barang siapa yang berada dari negara-negeri yang ada wabak, dia sehat ke tak sehat, dilarang keluar daripada negeri tersebut. Dan yang ada di luar dari negeri yang ada wabak, dilarang masuk dalam negeri tersebut. Ini adalah nas dia. Dan jangan lupa juga berbagai sumber-sumber yang lain. Di dalam kitab Bughatul Mustarsyidin, bahawa kerajaan berkewajipan untuk memastikan, melakukan kuarantin, melakukan apapun yang bersifat maslahah demi menjaga umat, demi menjaga rakyatnya. Ini perintah di dalam kitab Bughatul Mustarsyidin. Lalu wajib bagi sekalian rakyat untuk mentaatinya zahiran wa batinan. Apa zahiran?
Zahiran itu adalah secara zahir untuk tidak melanggar perintah tersebut. Batinan berarti apa? Mematuhinya secara batin, dalam arti kalau dia langgar, dia berdosa. Terutama yang berkaitan dengan maslahah umat atau maslahah awam. Jadi kecuali dikecualikan perkara yang bersifat maksiat. Kalau kerajaan memerintahkan suatu perkara yang jelas-jelas bertentangan dengan maksiat, ini yang disebut la ta'ata fil maksiati. Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat. Kalau dia tidak memiliki kekuatan untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menasihati kerajaan, maka dia kena tutup mulut, tapi dia ingkar dalam hati. Yang ini dia wajib taat secara zahir, tidak wajib taat secara batin. Dan ini dijelaskan oleh ulama. Sekarang apakah ketika kerajaan melarang kita untuk merentas negeri, kita telah kerajaan telah memerintahkan perkara yang maksiat? Jawabnya tidak. Ia bukan termasuk daripada maksiat, bahkan wajib untuk kita mentaatinya. Ini saya bagi contoh. Jadi siapa yang ikut menularkan caci maki ataupun kebatilan dan mengatakan fatwa itu salah dengan berbagai berita yang tidak benar, maka istighfarlah. Istighfar kerana apa? Kerana apa yang dikatakan oleh Sahibus Samahah mufti kita Datuk Luqman bin Abdillah adalah benar dan bersumberkan daripada sumber-sumber nas syarak yang sahihah. Maka saya mohon kepada semua untuk menjaga lidah dan menjaga jarinya, jangan sampai ikut menyebarkan perkara yang tidak benar. Dan memeliharakannya daripada segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, iaitu berdusta, menipu. Ini bahaya. Berdusta ini bahaya. Pada hari ini macam-macam orang berdusta, orang berjanji dan lain-lain. Dan mengumpat orang, ini paling penyakit yang paling susah, nama dia ghibah. Ghibah iaitu memakan daging orang. Dan mengadu-ngadu orang dan segala perkataan yang keji. Termasuk daripadanya namimah. Ini bahaya, namimah. Mudah menyesatkan orang, mudah mengkafirkan orang, mudah mengadu domba. Mengadu domba, cucuk sana, cucuk sini, tak tahu perkara, memfitnah. Ini adalah mengadu domba. Bahasa Melayu dia, adu domba adalah batu api. Batu api ini tak boleh. Dan segala perkataan yang keji, mengeluarkan perkataan yang mencarut, ini tidak boleh. Dan memeliharakan daripada berbantah-bantah dan memeliharakan daripada memaki orang. Jadi juga termasuk yang wajib untuk dilakukan adalah menjaga diri daripada bergaduh. Ini susah. Zaman hari ini semua orang nak bergaduh. Dan memeliharakan daripada memaki orang. Na'udzubillah min zalik. Kita susah kadang kalau kita marah juga. Kita marah, kita maki sana, maki sini. Na'udzubillah min zalik. Jadi ini semua nasihat ini adalah kepada semua, termasuk kepada diri yang berkata ini, diri yang sedang berbicara ini. Oleh sebab itu semoga kita semua dapat mematuhi, mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan dan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dicontohkan oleh sekalian para ulama hafizakumullah wa rahimahumullah jami'an. Okey, oleh kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun yuftirna as-siyama, ada 5 perkara yang akan membatalkan puasa. Wal kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu al kadhibu wan nadharu bisyahwatin. Riwayat ni riwayat Imam Al-Azdi dan dihukumi dhaif. Akan tetapi Al-Imam Ad-Daud Az-Zahiri, bukan, Al-Imam Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri. Al-Imam Sufyan Al-Thawri mengambil hadis ini dan menjadikan bahagian dari perkara yang membatalkan puasa secara hakiki adalah 5 perkara ini. Apa itu? 5 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, berdusta. Kalau menurut Imam Sufyan Al-Thawri, orang yang menipu, puasa dia batal. Puasa batal betul-betul lah. Dah batal, dia kena qada. Ini mazhab Sufyan Al-Thawri. Bukan mazhab Syafi'i, tapi mazhab Sufyan Al-Thawri. Lalu apa? Pertama adalah dusta. Kedua, mengumpat akan orang. Ghibah je, mengumpat saja, batal puasa. Ketiga, mengadu-ngadukan orang. Namimah, batal puasa. Keempat, bersumpah yang dusta, batal puasa. Kelima, melihat perempuan dengan syahwat, sama ada perempuan itu isterinya atau perempuan helat atau perempuan yang lain. Ajnabiah.
maka ini diartikan ini disebut sebagai apa? Disebutkan sebagai perkara yang membatalkan puasa. Walaupun Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak batalnya puasa, tapi dia adalah maksiat hakikiyah, maksiat yang sebenar dan akan mengurangkan pahala orang berpuasa. Sedangkan mazhab Sufyan Al-Thawri, orang tersebut telah batal puasanya. Lalu, dan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Innama as-sawmu junnah. Junnah, tameng. Bahasa Melayu dia apa? Perisai. Perisai, betul kot? Perisai. Kalau bahasa Jawa dia tameng. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal. Fa in imra'atun qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Seperti yang telah ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi. Apa dia kata? Hanya sesungguhnya puasa itu perisai. Jadi puasa ni hakikat dia hanyalah sebuah perisai. Bagi memeliharakan daripada datang kejahatan. Maka apabila ada seseorang daripada kamu puasa, maka jangan jimat dan jangan kamu jahil. Maka jangan kamu jahil. Maka jika seorang hendak membunuh akan dia atau hendak berkelahi akan dia atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata bahawa ana shaimun, ini shaimun, aku berpuasa, bahawa aku berpuasa, ini shaimun. Jadi kalau ada maksiat puasa, puasa depan dia, ini shaimun, sungguhnya aku berpuasa, ini shaimun. Inilah rahsia daripada berpuasa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam hadis yang lain, ada riwayat bahawa kalau seseorang dah mampu untuk ada seorang dalam keadaan berkehendak untuk berkahwin dan dia mampu untuk kahwin, maka dia kahwinlah. Kerana kahwin ini akan menjauhkan daripada maksiat. Dia kata macam tu. Akan tapi kalau dia tidak mampu, falyasum, maka dia kena puasa. Kerana apa? Bila dia puasa dia jadi tameng. Bila maksiat itu muncul, syahwat itu muncul, dia akan hilang, redup kerana dia dalam keadaan berpuasa. Sebab itu puasa ini salah satu ibadah yang terpenting. Terutama bagi talabul ilmi, penuntut ilmu. Jadi kalau ada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang ada di madrasah, di pondok, di sekolah agama, di ma'had, atau di sekolah berasrama penuh, di sekolah biasa, di international school ke, tak international ke, kampung ke, bandar ke, kalau boleh suruhkan, latihkan mereka dengan banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Kerana apa? Akan menyelamatkan dia daripada melakukan maksiat. Ini paling tidak maksiat syahwat. Paling tidak. Ini. Okey, dan demikian lagi memeliharakan telingamu daripada mendengar kepada yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mendengar akan orang yang mengumpat, akan orang atau mendengarkan akan orang yang berdosa, kerana orang yang mendengar akan orang yang mengumpat itu sekutu bagi orang yang berkata. Mendengar ni, orang yang mendengar ni sama dengan orang yang berbicara. Orang yang mendengar orang mengumpat sama dengan orang yang mengumpat itu sendiri. Kalau orang tu nak mengumpat, tak ada orang nak dengar, maka tak adalah mengumpat, betul? Itu rahsia dia. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebaiknya kita pastikan diri kita terjaga daripada perkara maksiat. Kalau ada orang nak mengumpat, lari dulu. Mengumpat yang paling wajib untuk kita jauhi adalah e-channel. E-channel tu international lah. Yang Malaysia punya ni, yang gosip-gosip artis tu, itu jangan buka, tutup. Itu jangan buka, tutup awal-awal kerana ia adalah termasuk musyarakah fi dzambi, sama-sama berkongsi dalam menyebarkan dosa. Tak boleh. Okey. Lalu disebut seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mukhtabaini, yang bermaksud bahasanya orang yang mendengar itu menyekuti bagi orang yang berkata, dan bahawasanya orang yang mendengar akan orang yang mengumpat itu satu daripada dua orang yang mengumpat. Jadi sama-sama kongsi. Dan demikian lagi memeliharakan perut daripada memakan makanan yang haram dan yang syubhah. Dan hanya sesungguhnya
hendaklah engkau berbuka dengan makanan yang halal. Okey. Jadi menjauhi perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat ni apa? Jadi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma syubhatun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Apa yang ada di antara keduanya disebut dengan syubhat. Lalu Ustaz, ini ada pertanyaan. Baru-baru ni viral. Viral saya punya video bersama Dr. Suhariza kalau tak salah. Dan juga di IKIM tentang membahas tentang AstraZeneca. Dia kata ini ada orang katalah, bukan doktor setuju dengan saya. Maksud saya ada di luar dan ada yang serang saya kat dalam Facebook, serang saya dekat dalam email mengatakan bahawa kalau tidak pun dia syubhat, maka syubhat kena dijauhi. Saya nyatakan tidak syubhat. Kerana apa? Vaksin AstraZeneca tidak ada unsur babi. Kerana apa? DNA sel atau sel HEK293 yang menjadi yang akan menjadi vaksin tersebut, dia tidak terbuat daripada babi sama sekali. Yang ada unsur babi itu hanya ketika dia dipindahkan daripada Fisher, syarikat Fisher ke Oxford University, dia dipanggil dengan apa nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Shipster. Saya lupa nama dia, tapi saya dah sebut dah dekat dalam dokumen tersebut. Dia hanya menggunakan itu dan dia berada di luar, dia berada di inang dia, bahasa Indonesia. Bahasa Melayu dia berada pada bekas dia sahaja, tidak pada sel tersebut. Ketika dipisahkan, sel tersebut telah dicuci dengan memakai sumber cecair. Yang mana dalam mazhab Syafi'i juga menerima pencucian dengan perkara tersebut. Dan yang kedua, walaupun Shipster tadi disebut, saya lupa nama dia tu. Yang disebut datang dari babi, itu juga diperbezakan pendapat di kalangan ulama. Pertama, dia dianggap sebagai bahagian daripada istihalah. Apabila dia istihalah berubah daripada unsur babi kepada suatu yang lain, iaitu berbentuk benda tersebut, maka ia dihukum suci. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Mazhab Syafi'i juga suci. Perbezaan dia hanya dalam mazhab Syafi'i dia kena berubah sendiri. Ibarat dia arak berubah menjadi cuka kerana sendiri berubah. Tak boleh dengan melemparkan sesuatu untuk dia berubah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut Maliki dan Hanafi, dia boleh berubah walaupun sengaja atau tidak sengaja, tetap menjadi suci. Perbezaan dia tetap dari sumber yang sama, pun boleh jadi suci. Jadi ini banyak orang yang tak faham. Maka dalam hal ini jelas pendapat Hanafi dan Maliki boleh dipakai walaupun kita dalam bermazhab Syafi'i kerana menilai keperluan kepada perkara tersebut dan lebih rasional dalam bab ini. Itu satu. Yang kedua, tanpa melihat dia dari segi istihalah. Lalu ada konsep istihlak ataupun perkara yang tidak dilihat. Dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Qulyubi wa Umairah mengatakan perkara yang bersifat babi sekalipun atau apa-apa najis yang ainiyah, yang sebentuk ain, akan tapi tidak dapat dilihat dengan kasat mata yang mu'tadil. Jadi kita tengok, kita tak nampak ada unsur tersebut, maka dia dihukumi suci. Walaupun dia itu ainun najasah, dia dihukumi suci dalam kitab Qulyubi wal Umairah. Atas alasan itu mereka mengatakan tidak ada masalah. Dan kalaupun masih tidak mahu terima, ketahuilah ketika sel HEK293 itu dipisahkan daripada inang dia, dari tempat dia, maka perkara tersebut tetap boleh, tetap dalam keadaan suci dan telah dibersihkan. Dan bukan hanya itu, dia tidak ada unsur-unsur DNA babi sama sekali dan dimasukkanlah ke dalam bentuk-bentuk vaksin yang akhirnya akan menjadi vaksin dan disuntik dan dihantar ke dalam botol-botol dan dihantar ke luar negara dan lain-lain. Dokumen itu hitam putih, transparent. Tuan-tuan boleh baca, ada di dalam, bukan Google tapi dokumen PDF. Saya tak tahu dia ada sebar dekat internet ke tak, tapi saya dapat kerana saya menghadiri
majlis tersebut. Dia dalam program tu 2 jam lebih berdiskusi pembentangan dan 2 jam juga dalam perbahasan hujah dan telah mengeluarkan fatwa. Dalam Nahdlatul Ulama mengeluarkan Bahsul Masail, Majlis Ulama Indonesia Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa yang lengkap dengan dalil dan hujah, boleh rujuk dalam perkara tersebut. Bahkan telah dibuatkan video menerangkan, dan ini terjadi pada bulan 3 yang lepas, bukan baru semalam. Bulan 3 dah lama dah. Dah 3 bulan dah menjelaskan perkara tersebut. Dan setelah saya mengikuti majlis tersebut, saya terpaksa memimpin salah satu lagi majlis setelah itu di bawah Nahdlatul Ulama di Indonesia, tapi dia dibuat di seluruh negara, seluruh dunia maksudnya. Jadi ada perwakilan dari Germany, perwakilan dari pelajar Indonesia, dari Maghribi, daripada Turki, daripada Mesir. Jadi asatizah, calon-calon doktor ataupun doktor sekalipun, ada profesor daripada Australia, dan mereka semua hadir dalam program mula dari pukul 1 siang, 1 PM, lepas Zuhur sampai Maghrib. Kita berhenti solat tu semua biasa-biasa, waktu berbeza-beza, dan dibahas tentang bolehnya kerajaan menggunakan semua vaksin tadi, iaitu 2 waktu itu dibahas, Sinovac dengan AstraZeneca, dan itu adalah halal. So jangan lagi ada yang menyangka bahawa ia ada unsur babi dan dia adalah haram dan najis. Tidak. Dan saya pernah dah nak jawab di email, so saya jawab kat sini. Kalau nak jelas penjelasan dia, boleh baca dalam dokumen tersebut. Contoh yang paling mudah, ulama atau Majma'ul Fiqh Al-Islami di Kuwait tahun 1995 telah mengeluarkan fatwa tentang gelatin. Gelatin itu adalah halal, adalah suci dan halal. Bahasa dia suci dan halal, kerana dia sama ada melalui jalan istihalah yang telah saya sebutkan, ataupun kalau tidak, dia juga dalam mazhab Syafi'i dianggap sebagai perkara yang tidak dapat dilihat secara ain, maka dia adalah dihukumi halal, suci dan halal. Ini kita kena faham. Lalu ustaz, yang kita duk sebut kena ihtiyat, takut ada syubhat ni, macam mana makanan halal dan haram yang syubhat ni? Saya nak bagi contoh lah. Contoh, kita pergi ke tak payah jauh-jauh. Kita pergi ke negara India misalan dia, atau kita pergi ke negara yang bukan Islam. Lalu kita tengok macam ada makanan nampak sedap, daging. Kita tak tanya ni daging apa, padahal kat situ biasanya ada daging babi. Di China misalan dia, biasanya di situ ada jual daging babi. Dan kita tak tahu, tapi kita tak nak tanya, dan kita tak nak mengetahui bahawa perkara itu babi atau tidak. Misalan dia, lalu kita makan, dan ini jelas boleh menyebabkan syubhat. Ini jelas. Tapi dalam hal vaksin ini tidak. Dia dah jelas-jelas dah dinyatakan bahawa vaksin tersebut bebas daripada apa-apa unsur DNA babi. Dan ini perlu dijelaskan kembali kepada sekalian hadirin wal hadirat hafizakumullah, agar supaya tidak salah faham video tersebut dan menyerang saya secara peribadi. Saya tak ada masalah, tapi saya jelas, saya tegas perkara ini kerana saya menghadiri majlis tersebut. Ini. Okey, lalu diteruskan. Dan jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka. Itu sekira-kira lebih daripada makan yang beradat pada tiap-tiap petang. Jadi jangan kita banyakkan makan pada waktu berbuka. Maksudnya sengaja. Bila nak buka puasa, kita lahap, kita ngap semua benda. Tak boleh. Yelah. Zaman bulan puasa. Lagi-lagi di Malaysia ini. Di Malaysia ini, banyak orang memang ada istilah, kalau juadah berbuka puasa tu segala jenis makanan ada. Dari mula sebelum makan sampai tengah makan, lepas makan, lauk dia je ada 5. Itu dah biasa. Nasi segunung, belum lagi ada ikan, ada ayam, ada sayur, ada sambal, ada semua ada. Lengkap. Lengkap dengan nasinya pun nasi beras mati. Dengan tinggi-tinggi lagi. Misalan dia. Jangan. Kerana apa? Jangan engkau banyakkan makan pada waktu berbuka, itu sekira-kira lebih daripada makan yang beradat. Jadi jangan lebih dari biasa kita makan macam tu. Beradat tu maksud dia, biasa dia macam tu. Berbeza contohnya di Maghribi, kadang-kadang mereka berbuka puasa dengan yang dipanggil dengan kuskus. Kuskus tu memang dulang dia besar, memang penuh, lepas tu ada daging, ada sayur. Tapi mereka dah menjadi adat makan satu dulang besar tu 5, 6 orang, 7 orang dalam satu keluarga duduk dekat satu dulang tersebut. Dia panggil dengan dia ada tojin besar tu lah. Tojin besar tu, tojin tu macam dulang lah, dulang yang terbuat dari clay, daripada
tanah liat. Maka apa? Maka diorang memang makan. Tapi dengan besar itu 7 orang, 8 orang memang habis. Itu lain lah. Dan memang itu adat dia. Itu adat dia. Kalau kita orang Malaysia terbalik lah. Kalau kita makan tu, kalau piring tu, janganlah besar-besar. Janganlah tinggi-tinggi. Cukuplah sekadar. Sekadar yang mampu. Lebih-lebih lagi kita sekarang ni dah tak banyak yang pergi ke sawah kecuali orang Kedah ke orang Ganu ke lain lah. Tapi kalau kita duduk KL ni dah tak pergi ke sawah, tak pergi ke padang pergi ke tempat padi. So kita dah tak guna banyak energi. Bila makan perkara ini tanpa atas batas akan menyebabkan kencing manis. So jaga-jaga diri tersebut. Ini dia sebut. Sekira-kira lebih daripada makan yang beradat pada tiap-tiap petang. Kerana maksud daripada puasa itu hendak memecahkan akal syahwat. Kerana apa? Ingat, tujuan utama kita berpuasa ini apa? Untuk memecah kasrus syahwat. Memecah syahwat. Dan mendaifkan akan dia. Mendaifkan syahwat supaya kuat mengerjakan ibadah. Supaya apa? Supaya kita kuat dalam mengerjakan ibadah. Serta takut akan Allah SWT. Supaya kita takut akan Allah SWT. Maka jika engkau makan pada ketika berbuka. Jadi kalau kita makan ketika berbuka itu kerana mendapatkan makanan yang luput pada ketika pagi-pagi. Maka tiadalah ada faedah. Kalau kita buat macam tu, maka tak ada faedah puasamu itu. Padahal penuh perutmu itu dengan makanan. Yang ada hanyalah kenyang penuh perut kita dengan makanan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Cuba lihat apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa ma min wi'ain abghadu ila Allah ta'ala azza wa jalla min batnin muli'a min halalin fa kaifa min al-harami. Iaitu apa? Dan tiada perut yang terlebih dibenci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla daripada perut yang penuh daripada makanan yang halal. Jadi makanan dia halal tapi penuh dalam perut. Maka betapa lagi daripada makanan yang haram. Kalau makanan haram lagilah. Ini samalah dengan syubhat ni. Makan banyak sangat penuh. Ini pun syubhat juga ni. Ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita untuk menjauhi daripada makan makanan yang halal sekalipun tapi sampai penuh, sampai buncit perut kita. Kita kena jaga makanan kita, pastikan kita makan sekadarnya, cukup, berhenti. Jadi tak payah makan banyak, ambil sikit-sikit saja. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang bermaksud iaitu apa? Firman Allah Ta'ala, tiap-tiap kebaikan atau kebajikan itu dibalas dengan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Melainkan puasa, maka iaitu bagiku dan aku membalas dengan dia. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi dan selain keduanya. Boleh lihat dalam Kitabul Saum juga di dalam Sahih Muslim. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walladhi nafsi biyadihi la khulufu fami saimi atyabu indallahi min rihil miski. Yaqulu Allah azza wa jalla innama taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli wa siyamu li wa ana ajzi bih. Muttafaqun alaih. Iaitu apa? Demi Tuhan yang nyawaku dijadikannya dengan kudratnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu terlebih harum pada Allah Azza Subhanahu wa ta'ala daripada harum bau kasturi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya sesungguhnya meninggalkan ia akan syahwatnya dan makanannya dan minumannya kerana aku, dan puasa itu bagiku dan aku membalaskan dengannya. Jadi Allah yang membalaskannya dengan langsung. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li jannati babun yuqalu lahu rayyanu fala yadkhuluhu illa shaimun. Yang bermaksud, bagi syurga itu ada pintu dinamai baginya Ar-Rayyan. Jadi syurga itu ada pintu yang dinamai dengan Ar-Rayyan, maka tiada masuk akan dia melainkan orang yang berpuasa. Jadi Rayyan ni ada pintu yang orang berpuasa saja masuk. Tuan-tuan nak dapat Ar-Rayyan ke tak dapat? Tak nak. Kalau nak Ar-Rayyan, maka jadilah orang-orang yang berpuasa, iaitu qaumun shaimun, golongan yang berpuasa.
Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, فَهَذَا الْقَدْرُ يَكْفِيكَ مِنْ شَرْحِ الطَّاعَةِ مِنْ بِدَايَةِ الْهِدَايَةِ فَإِذَا احْتَجْتَ إِلَى الزَّكَاةِ وَإِلَى الْحَجِّ إلى المزيد شرح الصلاة والصيام فادلبه مما أوردناه في كتاب إحياء علوم الدين. Apa kata-kata Imam Ghazali rahimahullah? Jadi maka kadar ini memadailah akan engkau daripada syarah ketaatan. Maksudnya syarhut ta'at, mensyarah apa-apa ibadah, keterangan-keterangan perkara yang bersifat ibadah, bersifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ghazali jelaskan dekat sini. Cukup. Lalu dia kata apa? Pada Bidayatul Hidayah, iaitu dalam kitab Bidayatul Hidayah yang menjadi sumber kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mensyarahkan dan menterjemahkan dalam kitabnya yang berjudul Hidayatus Salikin. Jadi hanya sekadar itu saja. Itu permulaan bidayah, permulaan untuk mendapatkan hidayah. Jadi tuan-tuan nak dapat hidayah, amalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Maka jikalau engkau berkehendak kepada bicara zakat, kalau nak tahu lagi rahsia-rahsia zakat, rahsia-rahsia haji, atau berkehendak kepada lebih keterangan bagi solat dan puasa, atau solat dan puasa tapi keterangan yang lebih luas daripada apa yang telah saya jelaskan ini, puasa, maka engkau tuntut akan dia dan bolehlah dirujuk dalam kitab yang aku datangkan, yang telah didatangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, akan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, iaitu kitab Imam Al-Ghazali berjudul Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah perkara tersebut, kitab Ihya Ulumuddin tersebut akan dibaca ikhtisar, ringkasan Ihya Ulumuddin yang dipanggil dengan Lubabul Ihya atau Lubul Ihya kalau tak salah, iaitu ikhtisar kepada Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh adik kepada Imam Ghazali yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali dan diterjemahkan oleh Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Siyarus Salikin yang insya-Allah kita akan buka setelah khatam kitab ini insya-Allah. Bab ketiga pada menyatakan menjauhi segala maksiat. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, iaitu bab ketiga menyatakan menjauhi segala maksiat yang zahir. Ini menjelas tentang menjauhi sekalian maksiat yang zahir. Muka surat 180. Apa kata-kata Imam Al-Ghazali? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam anna ad-dina syatrani, ahaduhuma tarkul manahi wal akharu fi'lu ta'ati wa tarkul manahi hiya ashaddu fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha kullu ahadin wa tarku syahwati la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Yang bermaksud, ketahui olehmu bahawasanya agama itu dua bahagian. Pertama, meninggalkan maksiat yang ditegahkan akan dia. Yang kedua, berbuat taat yang disuruhkan akan dia. Dan meninggalkan akan segala yang ditegahkan itu sangat susah. Meninggalkan segala yang ditegahkan sangat susah. Memang susah. Dan berbuat taat itu kuasa atasnya oleh tiap-tiap orang, dan meninggalkan syahwat yang melazimkan akan maksiat itu tiada kuasa atasnya melainkan siddiqun. Jadi yang boleh mampu meninggalkan segala jenis maksiat ini golongan siddiqun, golongan para aulianya. Kita iktiraf, kita manusia. Sebaik-baik kita, mungkin ada maksiat-maksiat yang kita tak dapat tinggalkan atau kita masih lakukan, seperti maksiat ghibah, su'udzon, sangka buruk, tamimah, batu api, apa tadi yang disebut-sebutkanlah tadi misalnya, atau yang akan disebutkan dalam kitab ini. Jadi kita iktiraf tersebut. Dari kerana inilah sabda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajara su'a wal mujahidu man jahada hawahu. Yang bermaksud, orang yang muhajir, orang yang berhijrah, muhajir itu orang yang berhijrah, itu ialah seseorang yang meninggalkan akan kejahatan. Hakikat dia adalah orang yang meninggalkan kejahatan. Inilah orang yang berhijrah yang sebenar. Jadi apa? Dan orang yang berperang sabil, iaitu orang yang memerangi hawa nafsunya. Jadi orang yang betul-betul perang di jalan Allah SWT, mujahidun, adalah orang yang melawan nafsunya. Dari sinilah ulama' tasawuf menyebutkan bahawa jihad itu ada dua. Ada jihad zahir, ada jihad zahir, ada jihad batin.
Kalau jihad zahir, ya kita dah tahu. Orang yang perang demi menegakkan Islam sehingga nyawanya hilang. Tapi tentulah mesti dengan cara yang betul. Melalui kerajaan, demi menjaga negara dia, demi melawan musuh yang akan menghancurkan agama dan negaranya. Ini adalah yang benar dan mesti mengikuti ulil amri. Kerana jihad tidak boleh diumumkan melainkan atas perintah ulil amri. Dia bukan tiba-tiba kita nak perang, kita declare, tak boleh. Dia kena ikut ulil amri. Kita kena ada halul hali wal aqdi. Kita kena ada parlimen. Kalau tak parlimen, kita ada sultan, kita ada majlis mesyuarat yang mana mereka akan menentukan apabila negara ini jatuh dalam peperangan atau tidak dan lain-lain. Maka barulah terjadi penghukuman apakah kita itu mujahid atau tidak. Bukan pakai-pakai. Okey, nak pergilah, kita pun pergi dekat Syria, pergi dekat Iraq, pergi dekat ni, kita nak bom bunuh diri kita, na'uzubillah min zalik. Itu adalah perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Tak boleh macam tu. Jadi ada kalau betul-betul orang merasa berkobar-kobar nak pergi perang ni, maka ketahuilah perang yang sebenarnya adalah memerangi hawa nafsu engkau. Inilah yang dipanggil dengan jihad hakiki. Bukan jihad hakiki tu, jihad hakiki adalah jihad yang paling susah. Maksud dia jihad akbar. Jihadul akbar adalah yu'aridu, memerangi hawa nafsu dia. Perang hawa nafsu dia. Ini paling susah. Orang yang berhijrah, nak berhijrah tak dapat berhijrah, maka berhijrah yang paling betul adalah berhijrah daripada maksiat kepada kebaikan. Sebab itu banyak orang-orang muda, artis-artis kita yang dulu banyak membuka aurat dan juga berlakon dalam perkara-perkara yang bersifat lagha, yang bersifat maksiat. Apabila menemukan hidayah, mereka berhijrah, alhamdulillah. Mereka berhijrah, kita sebut mereka adalah orang-orang yang telah berhijrah menuju kepada kebaikan, meninggal segala perkara maksiat, melakukan perkara yang baik, perkara yang ibadah, perkara yang bersifatnya mendatangkan manfaat kepada dirinya, keluarganya dan seluruh umat. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita harapkan insya-Allah kita sentiasa berada di bawah lembayan, berada di bawah iaitu fi zimmatillah, berada di bawah zimmah, iaitu tanggungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa'lam annaka innama ta'sillah, ketahuilah sesungguhnya engkau hanya akan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla bi jawarihika, iaitu dengan anggota engkau, wa innama hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatun ladaika fasti'anatuka bi ni'matillah ala ma'siyatihi ghayatul kufrani wa khiyanatuka fi amanatin awda'aha Allahu ghayatul tughyan fa'adha'uka ri'a'uka fanzur kaifa tar'aha fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang bermaksud dari kata Imam Ghazali ini, ketahui olehmu bahawasanya engkau hanya sesungguhnya berbuat maksiat akan Allah Azza wa Jalla itu dengan segala anggotamu, dan hanya sesungguhnya anggotamu itu nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala atasmu dan pertaruhannya padamu. Maka jika engkau perbuat akan maksiat dengan sesuatu daripada anggotamu itu, maka seolah-olah engkau meminta tolong dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas berbuat maksiat akan dia. Maka yang demikian itu hingga kufur bagi nikmat Allah, iaitu menyalahi akan tujuan yang dijadikan akan dia, iaitu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala engkau berbuat maksiat dengan dia, maka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan dengan dia. Inilah makna kufur di sini, iaitu dinamakan kufur nikmat, dan bukan makna kufur di sini kufur agama. Kufur di sini adalah dipanggil dengan kufur nikmat, bukan kufur agama. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maka jikalau engkau berbuat maksiat dengan dia, nescaya engkau khianat, dan khianatmu itu pada pertaruhan yang menaruh akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala padamu, iaitu sehingga maksiat. Maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu. Jadi ini kata-kata Imam Ghazali, manusia ini kita punya anggota, tangan, mata, kaki, telinga, lidah, hidung, semua ini adalah diibaratkan seperti rakyat. Rakyat kita. Maka tilik olehmu, maksud perhatikan betapa engkau memelihara akan dia. Tengok macam mana kita nak jaga rakyat kita. Kita jaga anggota kita. Okey.
maka sekalian kamu itu punya peliharaan. Ingat, kita semua ni ada peliharaan kita. Dan tiap-tiap kamu itu ditanyai pada hari kiamat akan sesuatu yang kamu pelihara itu. Ingat, kita adalah mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini bertanggungjawab pada segala rakyat kita, pada segala anggota kita. Kalau kita buat maksiat guna tangan, nanti dekat akhirat, bukan kita yang boleh cakap, tak, aku tak niat macam tu. Tangan yang kata, ini, dok curi, dok solap dia orang, dok rasuah dia orang. Misalan dia, tangan ni yang berbicara, bukan lidah. Lidah dah kena kunci dah. Kalau hati kita kata, tak, aku tak tipu. Lidah ni kata, ya, aku tipu ni. Ni, bos aku suruh aku tipu. Misalan dia, tak boleh nak lari. Tak boleh nak lari. Sebab itu kita kena jaga semua anggota kita daripada berbuat maksiat. Hati ini ibarat raja. Badan ini ibarat keraton, ibarat kerajaan. Maka seluruh anggota ni rakyat dia. Dia ada general, ada lieutenant, ada major, ada askar dia, ada ni dia. So kita kena jaga seluruh anggota kita. Maka jikalau tiada engkau peliharakan segala anggotamu itu daripada segala maksiat, nescaya ditanyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan engkau pada hari kiamat. Maka tatkala itu tiada dapat lagi engkau berdusta dan tiada dapat engkau menyembunyikan melainkan nyata akan perbuatanmu itu. Kerana segala anggotamu itu pada hari kiamat nanti akan naik saksi atas perbuatanmu itu dengan perkataan yang nyata lagi fasih. Dan jikalau lidahmu tiada bertutur sekalipun, seperti firman Allah SWT, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud, pada hari yang kami tegahkan atas segala mulut mereka itu daripada berkata-kata, iaitu hari kiamat, dan bertutur akan kami oleh segala tangan mereka itu, dan naik saksi segala kaki mereka itu dengan sesuatu maksiat yang ada diperbuat dan diusahai oleh mereka itu. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari yang naik saksi atas mereka itu segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan segala maksiat yang ada diperbuat oleh mereka itu akan dia, iaitu pada hari kiamat. Syahdan. Oleh sebab itu, syahdan tu macam oleh sebab itulah. Kalau bahasa Arab, idzan. Kalau bahasa Melayu lama, syahdan. Seyuknyanya, sebaiknya engkau peliharakan akan segala badanmu. Istimewa pula, lebih-lebih lagi. Lebih kurang macam itulah. Istimewa pula segala anggotamu yang 7 daripada segala maksiat yang ditegahkan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah tegahkan untuk kita berlaku perkara tersebut, iaitu memeliharakan mata, memeliharakan telinga, lidah, faraj, iaitu farji kita, dan perut. Perut ni juga ni anggota tubuh ni, anggota tubuh perut ni. Anggota tubuh untuk kumpulkan makanan. Lapar dia bunyi krek. Sebab tu kena biasa lapar, biar krek pun tak ada masalah. Dan tangan dan kaki, kerana neraka jahanam itu ada baginya 7 pintu. Ingat, neraka jahanam ni ada 7 pintu. Dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu daripada pintu yang 7 itu. Tak ada yang masuk dalam tiap-tiap pintu 7 itu melainkan sebab berbuat maksiat. Melainkan sebab berbuat maksiat dengan anggota yang 7 itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita iktifak pada di sini. Pada minggu hadapan insyaAllah kita memulai membahas tentang hifzul a'yun atau hifzul aini, iaitu menjaga mata, lalu menjaga telinga, menjaga lidah. Semoga kita apa yang kita mengaji ni kita dapat amalkan dan menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah daripada saya, kalau ada salah silap saya mohon maaf. Apa yang saya ajarkan ini adalah terutamanya untuk diri saya dan agar supaya dia juga menjadi manfaat kepada semua yang mendengarkan. Aqulu qali hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.